Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama Cikgu Syairah. So, untuk topik kali ini, Cikgu nak ajar cara untuk kita menjawab soalan akaun perdagangan dan untung rugi. Yang ini tanpa pelarasan. Cikgu fokuskan dahulu soalan ataupun format akaun perdagangan dan untung rugi tanpa pelarasan dulu. Kita nak bagi mahir dulu format dia. Okey, so kalau pelajar boleh tengok dekat sini, cikgu dah sediakan soalan dan cikgu dah sediakan juga akaun perdagangan dan untung rugi, tapi cikgu belum masukkan lagi lah maklumat-maklumat dia. Kita buat sama maklumat dia. Okey. So, biasanya untuk pelajar yang baru lagi masuk topik ini, cikgu akan suruh dia buat dulu format akaun perdagangan dan untung rugi. Sebelum kita baca ataupun kita buat soalan kita ni, buat jawapan dia, tengok dulu apa yang dia nak. Dia suruh kita lengkapkan akaun perdagangan. Okey, dia suruh kita buat lah. Maksudnya, dia suruh kita buat akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2019. Yang ni 2019 bukan 2109. Tersilap dekat situ. Okey. Alright. So, untuk pelajar cikgu, biasanya cikgu akan suruh mereka buat dulu format dia. Okey, kita sediakan dulu format, baru kita masukkan detail ataupun maklumat dalam kita punya akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, jom kita buat sama-sama. So, dalam akaun perdagangan untung rugi, kita sediakan dulu akaun perdagangan punya format. So, apa format yang ada dalam akaun perdagangan? First thing first, benda pertama adalah kita ada jualan bersih. Ini dia punya tajuk. Okey, ini dia punya tajuk lah. Jualan bersih. So, jualan bersih, apa yang ada, macam mana kita nak cari jualan bersih? Jualan tolakkan dengan ulangan jualan. So, dekat sini kita akan dapat lah kita punya jualan bersih. Buat dulu dia punya format. Jangan tulis apa-apa lagi maklumat dekat dalam ni. Dalam nilai ni jangan tulis apa-apa lagi. Buat format dia dulu. Okay. And then, kita ada kos jualan. Kos jualan perlu ditolak. Okay. So, kita tolakkan dengan kos jualan. Ini tajuk dia ya. Okay. Kos jualan. Dalam kos jualan ni kita ada apa? Yang pertama, kita perlu ada inventory awal. Okay, and then kita kena ada apa? Kita ada belian bersih. Tapi sebelum tu macam mana nak cari belian bersih? Sama juga macam jualan bersih tadi. So, belian tolak dengan ulangan belian. Barulah kita akan dapat dekat sini belian bersih. Okey, and then kalau ada maklumat Audi. Apa dia maklumat Audi? Kita ada A for angkutan masuk. Okey, Allah masuk pula. Okey. Angkutan masuk. Okey, and then Audi. AU. U adalah upah atas belian. Audi. D untuk duty import. Duty import. Okey, dan last sekali I untuk insurance. Insurance atas belian. Okey. So, bila kita tambahkan belian bersih kita dengan Audi, yang ini kita akan dapatlah kos belian. Okey, and then apa lagi? Lepas kita dapat kos belian, kita kena tambahkan dengan kita punya inventory. Apa benda ni? Subhanallah. Inventory. Okey, inventory awal. Yang ini kos belian. Kos belian. Bila kita tambah dengan inventory awal, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, bila kita dapat kos barang untuk dijual, last sekali barulah kita tolak dengan inventory akhir untuk kita dapatkan apa? Kos
jualan. Bila kita dah dapat kos jualan, okey, jualan bersih tadi ditolakkan dengan kos jualan, kita akan dapatlah untung kasar. Ini adalah format untuk akaun perdagangan sahaja dahulu. Okey, akaun perdagangan sahaja dahulu. Okey, cikgu sambung sikit untuk akaun untung rugi. Okey, sekejap ya. Okey, so bila kita dah dapat untung kasar dekat sini, sampai sini adalah kita panggil sebagai akaun perdagangan. So macam mana nak sediakan pula akaun untung rugi? Sambung saja dekat bawah dia. Start daripada untung kasar, tambahkan dengan hasil dan kita tolakkan dengan belanja. Okey, untuk kita dapatkan pula untung bersih. Okey, sekarang barulah kita masukkan maklumat daripada soalan. Okey, cuba kita baca soalan dekat sini. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku perakaunan Munir Trading. Kita ada inventory, belian, jualan, upah, pulangan jualan, pulangan belian, inventory pada 31 Mac. Okey, and then kita ada gaji, sewa, faedah. Okey, dan sebagainya lah dekat sini. Okey, so kita dah sediakan kita punya akaun perdagangan untung rugi. Tinggal kita nak masukkan sahaja maklumat. Cuba tengok dekat dalam kita punya format jualan. Ada tak jualan dekat dalam ni? Ada. Berapa? 64,800. Masukkan sahaja dalam kita punya format 64,800. And then tolak dengan pulangan jualan. Ada pulangan jualan tak? Ada. Berapa? 730. Okey, so masukkan dekat sini. Letak dalam kurungan. Cikgu biasakan pelajar cikgu kalau anda kata yang itu perlu ditolak, awak letak dalam kurungan supaya awak tak keliru lah. Okey, so letak dalam kurungan. Alamak, aku tak jadi pula sekejap ya. Letakkan dalam kurungan 730. Okey. Okey, so awak tolakkan dengan 730. Okey, so sekarang awak kiralah berapa kita punya jualan bersih. So awak tolakkan dekat sini. Oh sorry, sekejap ya. Ini silap ni. Okey. So berapa awak punya jualan bersih? Jualan bersih awak dekat sini awak akan dapat 64,070. 64,070 untuk jualan bersih. Okey, sekarang kita tengok pula inventory awal. Ada tak inventory awal? Macam mana kita nak kenal pasti itu adalah inventory awal? Tengok tarikh. Okey, tengok tarikh yang mana dulu. Yang mana dulu tarikh dia. So tengok dekat sini 2018 ke 2019 dulu? Okey, 2018 dulu. So kita masukkan tarikh yang inilah 8,700. So ini adalah kita punya inventory awal. Inventory awal perlu letakkan amount dia di tengah. Okey, kenapa? Sebab kita ada pengiraan lain sebelum tu. Kita kena buat pengiraan lain sebelum tu. Okey, so lepas tu kita tengok pula belian. Ada tak belian? Ada 33,000. So kita letak dekat sini. Kenapa letak di kolom yang depan sekali? Sebab kita ada pengiraan. Okey, kenapa? Kita kena tolakkan dengan pulangan belian. Ada tak pulangan belian? Ada 2,100. Pulangan belian perlu ditolak. 2,100. Tolak dengan 2,100. Bila awak tolak pulangan belian, awak akan dapat belian bersih. Nilai dia adalah 30,900. Baru kita tambahkan dengan Audi. So tengok apa Audi yang kita ada dekat dalam ni. Angkutan masuk. Ada tak angkutan masuk? Angkutan masuk tak ada. Okey, angkutan masuk tak ada. Ada tak dekat sini upah? Upah ada tak? Yes, ada upah RM2,000. So kita masukkan upah saja. Yang tak ada ni kita dashkan saja. Dash je. Upah kita ada RM2,000. Yang tak ada, duty tak ada, dashkan sahaja. Insurans pun tak ada, dashkan sahaja. Insurans dekat sini merujuk kepada belanja. Okey, insurans dekat sini dia akan merujuk kepada belanja lah. Kalau insurans atas belian dia tulis dekat sini, baru kita masukkan dalam kos jualan kita. Okey, so sekarang awak tinggal
Tambahkan semua untuk dapatkan kos belian. Okey, tambah So, awak dapat kos belian. So, awak bawa awak punya nilai ke tengah. Kenapa? Sebab kita kena tambahkan dengan inventory awal sekejap lagi. Okey, so awak akan dapat 32,900. Okey, sekarang kos barang untuk dijual. Macam mana nak cari kos barang untuk dijual? Awak perlu tambahkan dengan inventory awal. Tambah inventory awal, awak akan dapat dekat sini 41,600. Okey, so dah dapat kos barang untuk dijual, baru kita tolak dengan inventory akhir. Mana nak dapat? Tengok dalam soalan inventory akhir. 6,500. Tolak ya. 6,500. Tolakkan dia. Okey, lepas kita tolakkan. So dekat sini kita akan dapat kos jualan lah. Okey, dekat sini kita akan dapat kos jualan 41,600 tolak dengan 6,500, kita akan dapat 35,100. Ini kita punya kos jualan. Ingat, kos jualan pun perlu ditolak. Untuk kita dapatkan untung kasar, kos jualan tolak dengan jualan bersih tolak dengan kos jualan untuk dapatkan untung kasar. So, berapa untung kasar kita dekat sini? Kita akan dapat 28,970. 28,970. Ini merupakan kita punya untung kasar kita. Okey, sekarang kita nak kira pula untung bersih. Untung bersih, untung kasar tambah hasil tolak belanja. So, tengok dekat sini apa hasil yang kita ada. Gaji bukan, sewa bukan, faedah diterima merupakan hasil. So, kita tulis dekat sini faedah diterima. Faedah diterima adalah hasil. Berapa faedah diterima? 3,200. Kalau ada satu sahaja, awak tambahkan teruslah dekat sini. Awak letak kat ujung sekali 3,200 faedah diterima. Okey. And then cari belanja. Belanja kita ada apa dekat sini? Ada gaji. Gaji berapa? Gaji 7,600. And then kita ada gaji dah. Kita ada sewa. Sewa berapa? 10,000. Sewa 10,000. And then kita ada kadar bayaran. Kadar bayaran berapa? 890. 890. Aku masukkan sikit kotak, dah cukup kotak dekat sini. Okay, and then kita ada, alright. And then kita ada insurance. Insurance, berapa insurance? 1,500. Insurance 1,500. And then last kali kita ada pengiklanan. Pengiklanan. Ini semua adalah belanja lah. Okey, ini semua adalah belanja. Belanja. Okey. So, pengiklanan 200. So, awak totalkan berapa jumlah belanja awak. Dan ni awak kena tolak lah. Okey, berapa jumlah belanja awak dekat sini? Awak akan dapat 20,190. So, ini adalah belanja. So, sekarang kita tinggal nak cari kita punya untung bersih. Macam mana dapat untung bersih? Untung kasar tambah hasil tolak belanja, awak akan dapat 11,980. 11,980. So, inilah awak punya
untung bersih. Okey. Boleh belajar? So ini merupakan cara untuk awak menjawab akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, bagi yang belajar yang masih belum mahir lagi, cikgu sarankan untuk awak buat dulu format dia supaya awak ingat format akaun perdagangan dan untung rugi tu macam mana. Andai kata kalau awak dah mahir, awak boleh terus jawab soalan dan terus masukkan sahajalah dalam awak punya format. Okey, so cikgu harap serba sedikit apa yang cikgu ajar ni dapat membantu pelajar lah untuk lebih mahir menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum, terima kasih.